Setiap hari sejumlah besar pesakit dirawat di Hospital Camp I Kuala Terengganu ini. Perkhidmatan yang disediakan di hospital ini didukung oleh tenaga-tenaga pakar, kaki tangan profesional serta teknologi perubatan yang moden telah memberikan definisi baru dalam perkhidmatan jagaan kesihatan swasta di negeri Terengganu. Hospital Pakar Kuala Terengganu ditubuhkan pada September 2006 dan merupakan antara hospital swasta berlesen yang pertama di Terengganu. Terletak strategik di pinggir bandar Kuala Terengganu, hospital ini dilengkapi dengan kemudahan dan peralatan moden untuk memberi rawatan profesional berkualiti tinggi kepada pelanggan. KMIKT yang kini mempunyai 400 orang kaki tangan mampu ke tahap sekarang hasil dari kerjasama kesemua tenaga kerja dan tentunya kerana perancangan yang telah dibuat oleh pengurus besar iaitu Puan Salina Long, seorang wanita yang boleh menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Nama saya Salina Long, berasal daripada Terengganu, merupakan anak jati Terengganu. Selepas saya menamatkan pengajian dalam bidang seni bina di UTM Skudai Johor Bahru, saya terus bekerja di negara Singapura. So di sana saya bekerja selama 6 tahun sebagai arkitek. Selepas 6 tahun tu saya membuat keputusan untuk pulang ke tanah air dan kebetulan pada waktu itu saya mendapat peluang untuk bekerja di tanah lahir saya lah, di negeri Terengganu. Pada saya satu peluang yang saya tak akan lepaskan. Ketika itu pihak syarikat TDM Berhad sedang dalam perancangan untuk mengembangkan bisnes kesihatan yang sedia ada dalam pembinaan sebuah hospital pakar berkapasiti 135 katil di Batu Buruk, Kuala Terengganu. Sebagai arkitek, saya ditugaskan untuk memimpin pasukan syarikat kami dalam projek pembinaan hospital ini. Sejak daripada itu, saya terlibat secara langsung dalam pembinaan hospital dari awal sehingga projek itu berjaya disiapkan. Puan Salina Long merupakan seorang yang mudah mesra, bijak mengimbangi pertuturan dan mempunyai kemahiran dalam menyusun strategi di hospital ini berbekalkan pengalaman di dalam dan luar negara. Selepas itu, saya dipanggil balik ke grup syarikat kami untuk berkhidmat dalam Departmen Sumber Manusia. So saya berada dalam Jabatan Sumber Manusia selama lebih kurang 2 tahun. Tetapi selepas itu hospital ini dalam proses untuk perlesenan dan juga operasi. Jadi saya dipanggil balik untuk memberi khidmat kepada tim hospital inilah. Jadi di situlah bermulanya saya mengubah fokus kerjaya saya daripada bidang seni bina kepada operasi hospital. Semasa itu saya bertanggungjawabkan dalam bahagian operasi untuk memastikan pembukaan hospital dan operasi hospital berjalan dengan sempurna. Pada waktu itu juga saya telah membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran saya dalam peringkat sarjana dalam bidang yang khusus kepada pengurusan kesihatan. Jadi di situlah bermulanya saya berada dalam industri kesihatan ini di Terengganu.
Menurut Puan Salina, setiap organisasi perlu sentiasa memastikan kualiti perkhidmatan yang disediakan seiring dengan kehendak pelanggan. Ia haruslah menawarkan perkhidmatan terbaik bagi menjamin hubungan positif antara pihak hospital dan masyarakat setempat dapat dijalin. Nama saya Dr. Muhammad Yusof Kasim, lahir tahun 1959. Education awal di Muar dan saya mengambil MBBS di Universiti Malaya dan basic kemudian ambil post basic untuk obstetric and gynecology pun di Universiti Malaya dan saya dapat postgraduate saya pada 1992. Kemudian saya bertugas sebagai pensyarah di Universiti Malaya sebelum saya keluar untuk di private practice pada tahun 1995. Saya masuk ke KMI KT ini pada tahun 2006, Oktober 2006 pada bangunan asal di Jalan Kamarudin dan sehingga kini. Saya masuk sebagai pakar obstetrik dan gynecology dan kemudian pada lebih kurang 2015 saya dilantik sebagai medical director pada KMI KT. Dan tugas saya pada permulaannya lebih kepada melayani pesakit obstetrik dan gynecology dan menyediakan hospital pada peringkat awalnya untuk menerima pesakit, untuk kemasukan ward dan kemasukan bilik bersalin. Dan sehingga kini kita telah berkembang untuk bukan sahaja bersalin biasa tapi kepada secara pembedahan dan juga pembedahan gynecology. Dan sebagai medical director, part of my duty, satu tugas saya ialah menjadi satu bridge antara manajemen hospital dengan pakar-pakar yang berada di hospital sini, dan satu tugas saya juga ialah memastikan mereka yang bertugas di sini menjalankan praktis medical mereka mengikut apa yang telah diasaskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga untuk KMI sebagai kita punya badan induk yang menetapkan beberapa law and bylaw untuk medical practice. This is the best of practice untuk pesakit kita mendapatkan keselesaan dan treatment yang paling baik. Dan sebagai board of director, saya juga involved dalam sort of planning hal tuju hospital ini dalam bukan masa sekarang juga masa hadapan. Memandangkan hospital ini merupakan hospital pertama di negeri Terengganu, maka banyak stigma masyarakat yang saya harus pecahkan. Antara yang paling sinonim adalah berkaitan dengan harga. Kebanyakan warga tempatan yang belum pernah mendapat perkhidmatan hospital swasta menganggap perkhidmatan di hospital swasta adalah terlalu mahal dan tidak mampu milik oleh mereka. Sebenarnya ini adalah stigma yang sangat salah. Perkhidmatan hospital swasta yang disediakan di hospital ini memastikan segala aspek keperluan pesakit dapat dipenuhi secara optimum. Sekiranya golongan pesakit ini tidak berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kami mempunyai hubungan yang baik dengan agensi-agensi tempatan yang mempunyai dana bagi membantu mereka meneruskan rawatan tersebut. Saya telah memastikan bahawa pasukan di bawah pimpinan saya ini bekerja rapat dengan agensi-agensi luar yang mempunyai dana bagi membantu pesakit-pesakit kami dan juga yang belum lagi menjadi pesakit kami untuk mendapatkan rawatan di hospital ini. Dengan adanya tenaga pakar yang ramai dan juga kaki tangan berkepakaran tinggi, maka servis yang disediakan oleh pihak hospital adalah berpatutan. Cuma pada saya, mereka masih belum mendapat pengalaman
mendapatkan rawatan di sini. Sekiranya mereka pernah menerima rawatan di sini, saya pasti tidak akan ada pandangan-pandangan negatif seperti ini. Seperti hospital lain, hospital ini juga mempunyai cabaran tersendiri, terutamanya apabila melibatkan nyawa pesakit. Tanggungjawab yang dipikul bukanlah mudah. Dengan kerjasama antara kaki tangan, ia dapat disempurnakan dengan baik. Saya ditugaskan untuk memberi servis kepada penduduk atau warga di Kuala Terengganu dan juga di seluruh Terengganu dalam bidang jantung, di mana pesakit-pesakit yang mempunyai masalah berkaitan dengan jantung. Kita ada pesakit yang datang dengan keadaan mengalami sakit dada yang berpanjangan, dan setelah kita rawat dan juga kita memberikan ubat-ubatan, ternyata pesakit tersebut menghidap penyakit salur darah yang tersumbat. Jadi pesakit ini telah menjalani angiogram dan kita dapat mengenal pasti salur darah yang tersumbat, seterusnya membuka salur darah tersebut dengan memasukkan stent. Alhamdulillah pesakit tersebut telah sihat dan dapat menjalani aktiviti seperti biasa. Kerana sebelum ini pesakit itu hanya tidak dapat beraktiviti sukan kerana selalu mengalami sakit dada. Jadi setelah kita lakukan prosedur tersebut, alhamdulillah pesakit itu telah memberi positif impact pada diri dia. Jadi alhamdulillah apa yang kita dapat diberitahu daripada pesakit itu sendiri, beliau dapat menjalani aktiviti seperti biasa, dapat berjogging dan sebagainya. Alhamdulillah. Sejajar dengan aspirasi untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan, Hospital KMIKT terus memperluas serta menaik taraf perkhidmatan dan kemudahan untuk menyediakan penjagaan kesihatan berkualiti tinggi pada harga mampu milik bagi rakyat negeri Terengganu. Fokus utama hospital kami adalah menyediakan perkhidmatan mampu milik kepada rakyat tempatan. Boleh dikatakan hampir semua perkhidmatan yang kami tawarkan adalah sangat berpatutan jika dibandingkan dengan pemberi perkhidmatan di luar daripada negeri Terengganu. Salah satu yang ingin saya cuba highlight di sini adalah servis perkhidmatan pakar jantung kami. Buat makluman, di negeri Terengganu, kita merupakan satu-satunya hospital pakar yang menawarkan rawatan intervensi jantung. Proses-proses seperti angiogram dan juga angioplasti dapat dijalankan di dalam negeri Terengganu dengan kadar yang amat berpatutan. Sebelum adanya perkhidmatan ini di negeri Terengganu, rata-rata rakyat negeri Terengganu terpaksa keluar daripada negeri Terengganu dan pergi ke Kuala Lumpur, di pantai barat untuk mendapatkan rawatan seumpamanya. Kemudahan yang kita berikan kepada rakyat tempatan adalah dalam waktu yang sangat sesuai. Tambahan pula dengan keadaan sekarang, servis yang ditawarkan ini adalah sangat bertepatan dan menepati kehendak komuniti di negeri kami. Cabaran utama di Kuala Terengganu ini adalah selain daripada pesakit itu sendiri, kerana ada setengah pesakit yang masih apabila bertemu dengan doktor jantung dan telah didiagnosa sebagai kemungkinan menghadapi penyakit jantung, tetapi mereka tidak mahu untuk menjalani rawatan yang selanjutnya. Namun begitu, apabila setelah diberi rawatan dan mereka masih lagi menghidap simptom-simptom sakit dada, setelah diberi penerangan, dan mereka ini alhamdulillah dapat menerima dan seterusnya menjalani prosedur tersebut. Kebanyakan pesakit di sini adalah generasi yang berbilang. Ada yang muda, ada yang agak berusia. Jadi terutama sekali pesakit yang lebih berusia kebanyakan akan
berfikir panjang untuk prosedur seperti angiogram. Tetapi kita alhamdulillah kita dapat memberi penerangan supaya menjalani prosedur tersebut dengan harapan kita dapat membantu pesakit-pesakit untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Setiap kejayaan yang dicapai memerlukan pengorbanan yang tinggi. Namun bagi seorang wanita yang berjiwa besar, segala rintangan dan cabaran telah diatasi, menjadikan peranan beliau sebagai ketua dalam organisasi ini dihormati oleh tenaga kerja di hospital KMIKT ini. Cabaran utama kat sini bolehlah saya katakan adalah pengurusan masa. Sejujurnya, umum mengetahui masa sentiasa mencemburui kita. Masalah saya adalah untuk membahagikan masa dengan seimbang antara tuntutan kerja dan juga tuntutan keluarga. Antara satu pengalaman yang saya tidak boleh lupa adalah ketika salah seorang anak saya dimasukkan ke ward. Di sinilah dan pada waktu itu juga saya mempunyai meeting mesyuarat lembaga pengarah dalam keadaan anak yang tidak sihat, dan kebetulan memang saya dan suami saya berada berasingan. Dia menyambung pelajaran di Kelantan pada waktu itu. Jadi saya seorang diri terpaksa menguruskan anak dan juga tuntutan mesyuarat yang sangat penting pada waktu itu. Maka dengan tawakal kepada Allah, saya harungi juga, dan alhamdulillah pada saya, walaupun kenangan itu sangat memberi rasa tidak selesa, tapi alhamdulillah dengan sokongan daripada keluarga dan juga tim saya di sini, kita harungi bersama-sama. Banyak sebenarnya masalah ataupun cabaran yang tidak boleh kita lupakan, tapi kami di keluarga di KTS ini menganggapnya itu adalah satu peluang untuk kita tambah baik segala apa yang kita lakukan di rumah dan juga di tempat kerja. Mula bekerjasama dengan Puan Salina Long lebih kurang 2018, dan setelah itu pada mula peringkatnya beliau datang ke sini sebagai operation manager untuk hospital ini, dan kemudian dalam 2019 beliau dilantik sebagai general manager hospital ini, dan dalam bekerjasama dengan beliau adalah satu pengalaman yang menarik kerana kita jarang menjumpai seorang general manager yang begitu open ataupun terbuka untuk berkongsi dengan pakar hospital, dengan kami semua tentang perjalanan hospital dari segi imbuhan yang dapat, bagaimana apa yang beliau mahukan untuk expansion hospital ini dalam segi keselesaan, bukan saja untuk para doktor bekerja tapi juga untuk para pesakit. Dan ini part of this, maksud tugas saya untuk memastikan the working place atau tempat kerja untuk para pakar ini dalam the best condition work, so that we get the best practice of medicine from the ni. So, dan saya rasa kerjasama antara Puan Salina dengan saya dan juga para pakar ini telah memberi satu environment kerja yang lebih progresif dan lebih kata antara doktor dengan management lebih terbuka dalam jika ada masalah yang berlaku. Harapan saya kepada rakyat Terengganu yang mengalami apa-apa simptom gejala yang berkaitan dengan jantung seperti sakit dada, debar-debar, agar segera mendapatkan khidmat rawatan daripada doktor jantung, sama ada di mana-mana hospital kerajaan ataupun di hospital KMIKT, supaya diagnosa dapat diberikan dan juga rawatan berdasarkan kepada apa yang telah dinilai oleh doktor. Saya menjalankan banyak inisiatif bersama dengan NGO dan juga pihak kerajaan negeri untuk memberikan
servis di luar daripada hospital, seperti program outreach kami, medical camp yang dijalankan di lokasi-lokasi strategi atas permintaan komuniti. Tetapi program ini tidak dijalankan secara bersendirian lah. Kami akan lakukan bersama dengan agensi-agensi luar bagi memberi support daripada aspek kesihatan. Sepanjang program yang kami jalankan, ia telah banyak memberi kesedaran kepada golongan-golongan yang tidak mampu bahawa servis yang kami tawarkan adalah mesra pelanggan dan tidaklah terlalu asing untuk mereka. Jadi ingin saya kongsikan bersama juga, ada beberapa pesakit yang kami jumpa di luar program telah datang kembali ke KTS dan mengatakan pengalaman yang mereka terima adalah sangat baik dan menukar persepsi bahawa hospital ini tidak mampu dimiliki atau tidak bukan untuk golongan mereka. Alhamdulillah dengan program-program ini kita boleh memecahkanlah stigma masyarakat yang hospital kita mesra pelanggan. Bagi kita semua, wanita seperti Puan Salina Long telah berusaha dari awal penubuhan hospital sehingga mencapai kejayaan pada usia muda, amat membanggakan dan layak menjadi ikon negara di dalam industri penjagaan kesihatan, sebuah industri yang telah banyak menyumbang manfaat kepada negara.